Minta maaf, semati pula perginya. Orang yang tidak kita kenali, yang tidak dapat kita kenal pasti di mana beradanya sekarang. Jadi kita wakafkan, kita sedekahkan umpamanya ke masjid, ke rumah anak yatim, ke madrasah-madrasah, ke tempat-tempat kepentingan umat Islam, dan kita niatkan pahala apa yang kita lakukan ini untuk orang yang pernah kita pinjam kepadanya dahulu, tetapi kita tidak mampu mengetahui di mana dia sekarang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu, termasuk dalam usaha kita membayar hutang, dan sampai itu kita doakan untuknya. Jangan lupa untuk mendoakan keselamatan baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa yang kita lakukan. Nanti saya akan ceritakan satu pengalaman yang menarik tentang seorang saleh yang Imam Al-Bukhari mengemukakan hadis ini dan ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat 1000 dinar. Orang Melayu percaya pada ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Ada kaitan dengan peristiwa hutang dan kita berehat. Lepas ini jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi. Dan insyaAllah saya bersama dengan penonton semua. Jangan lupa untuk menghubungi 03-7726-8114 untuk berkongsi apa jua. Pada setiap pagi Jumaat, pagi Sabtu, pagi Ahad, kita ada bersama-sama segmen berbincang dengan para ustaz, para asatizah. Kalau ada soalan-soalan yang boleh dikemukakan, insyaAllah di samping saya ada ramai lagi ustaz yang akan terus membantu para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau tak dapat jawab soalan-soalan yang dikemukakan itu, kita bawa ke depan. Baik, para penonton boleh menghubungi kami di 0377268114. Jadi boleh berkongsi-kongsi pandangan, nak sampaikan idea pun dialu-alukan. Baik, saya bawa kepada kisah yang dikemukakan menerusi satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin yang ada di tangan saya pada pagi ini, kitab Dalilul Salihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, tentang kisah seorang wanita yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, mafhum kepada hadis ini, seorang wanita datang bertemu dengan Nabi SAW, wahia hubla minaz zina, mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya telah melakukan zina, wahai Nabi. Nabi SAW bila berlaku perkara-perkara semikian, Nabi seolah-olah tidak mengindahkan. Dan dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menetapkan bahawa bukti daripada kelakuan Nabi ini, Nabi tak berapa suka kalau orang datang untuk mengadu tentang maksiat yang dilakukan. Memadailah Allah sudah tutup. Maksiat itu tidak diketahui orang, saudara. Janganlah kita beritahu pada sesiapa pun. Sebab Allah SWT menurunkan ayat, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah SWT tidak suka kepada orang yang membawa cerita-cerita dosa-dosa yang pernah dilakukan. Memadailah disembunyikan, bertaubatlah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, para penonton sekalian. Baik, dalam kesempatan ini datang sahabat. Nampaknya kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujati daripada Pulau Pinang. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ya, silakan. Apa nama? Kita sudah sembahyang, kita bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau orang itu sudah tobat, bukan dirobot sekarang tanpa kemauan perempuan itu, apa hukumnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ini satu lagi musibah yang berlaku pada hari ini, para penonton semua. Kita minta kepada Allah SWT keselamatan. Banyakkan mohon kepada Allah SWT. Contohnya dalam hadis yang sahih dari Al-Hakim, Nabi mengajar kita satu doa. Baca doa ini untuk anak-anak kita, para penonton sekalian. Dalam hadis Tirmizi pun mengatakan hadis yang lebih kurang sama. Sebelum keluar rumah, bacalah sekurang-kurangnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Dan jangan lupa dalam sujud kita, selepas salat kita, berdoalah, Allahumma hafazna bil islami qa'imin wa hafazna bil islami qa'idin wa hafazna bil islami raqidin wa la tushmit bina a'da'an wa la hasidin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah kami dalam keadaan kami berdiri, ya Allah. Peliharalah kami dalam keadaan kami duduk, ya Allah. Peliharalah kami dalam keadaan kami berbaring, ya Allah. Kami minta kepadamu segala kebaikan yang ada dalam ketetapanmu, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu perlindungan, ya Allah, daripada segala kejahatan yang boleh engkau lakukan, yang telah ditetapkan. Selamatkanlah kami daripadanya. Amalkan doa ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab satu-satu doa dari hadis-hadis sahih yang saya kumpulkan, ada hadis ini, ada doa ini, boleh kita amalkan.
Baik, kepada saudara-saudari yang bertanya, itu merupakan satu ujian Allah buat saudari. Saudari dalam konteks ini mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa jua yang menimpa kita sebenarnya disebabkan kesilapan kita. Barangkali sebelum ini ada perkara-perkara yang kita lakukan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks hukum Islam, kalau kita lihat pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila seorang wanita itu diperkosa, dirogol, maka hukuman hanya dilakukan kepada yang melakukan, wanita tersebut terselamat. Ini keadilan hukum Islam. Baik, kita ada pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Kenalkan diri, dari mana? Dosa saya membenci ibu tiri saya yang mendera ayah saya. Dan kalau berdosa, bagaimana saya perlu bertaubat? Saudara, dari mana? Adakah berdosa saya membenci ibu tiri saya yang mendera bapa saya? Baik. Kalau berdosa, bagaimana cara saya bertaubat? Baik. Dalam konteks ibu tiri yang menganiaya ataupun berlaku zalim kepada ayah kita. Jadi adakah berdosa seseorang itu bertindak seperti yang disebut oleh pemanggil di luar yang membuat panggilan? Jadi saudara yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya dalam konteks Islam kalau kita lihat bagaimana pentingnya kita hendak menyelesaikan perkara semikian, ambillah jalan yang diajar oleh Islam. Ambillah pendekatan yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, berlaku perkara-perkara semikian direkodkan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab sirah. Contohnya Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yang pentingnya untuk dimuliakan Allah sekalian, ambillah langkah yang lebih awal, contohnya nasihat-nasihati. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat-nasihati, ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selagi seorang itu beriman kepada Allah, bila kita bawa, kita sentuh perkara yang berkaitan dengan hati, kepadanya semula barangkali dia perlu kepada orang yang dihormati olehnya untuk menuturkan perkara itu. Kadang-kadang seorang ibu tiri melihat kita yang dah dewasa ni daripada kecil dikenali kenakalan kita. Jadi di situ perlunya pihak ketiga untuk datang bersama-sama yang dihormati, boleh mainkan peranan untuk menasihatkan, mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, tindakan kita memulaukan ataupun kita menganiaya kembali atau kita membalas kembali ibu yang melakukan sesuatu perkara yang tidak kita gemari kepada ayah kita sebenarnya salah. Dalam Islam tidak diajar begitu. La darar wala dirar. Dalam hadis yang menjadi kaedah para ulama usul, tidak boleh datangkan kemudaratan, tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ad-darar la yuqabil bimithlihi. Satu kejahatan itu tidak boleh laku kejahatan untuk membalasnya. Ambillah langkah yang lain, tapi untuk mengkategorikan buatan saudara itu sebagai derhaka ataupun tidak, kita hendaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada orang-orang yang ada ilmu dalam kes ini untuk mendekati dan menyelesaikan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dari mana? Saya Farida. Farida, dari mana Farida? Dari Pago, Johor. Baik, Pago. Apa khabar Pago hari ini? Saya tanya Ustaz, panjang tahun ni saya selalu ada masalah. Ya. Masalah apa? Lepas tu macam saya kata, ya Allah, kenapa sepanjang tahun ni saya ada masalah? Apa salah saya? Ya Allah, ampunkan saya. Ya Allah, sepanjang malam. Macam ni kan, saya ada 4 hari ni, saya tak tidur sebab sakit. Saya kata, ya Allah, tolonglah saya. Tapi sakit saya tak kurang, Ustaz. Macam mana ni, Ustaz? Apakah salah saya, Ustaz? Baik. Itu soalannya? Ya, saya. Terima kasih saudari. Mudah-mudahan Allah beri bantuan, kekuatan kepada saudari. Baik, soalan dikemukakan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apakah dosa yang kita lakukan itu menyebabkan sesuatu komplikasi berlaku menimpa kita? Sebenarnya dalam Islam memang begini hakikatnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam tafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir mengemukakan bukti-bukti dari hadis-hadis menunjukkan bahawa kalau kita ni melakukan dosa, maka Allah SWT akan kafara dosa itu tidak di akhirat, di dunia. Itu sebab bila seseorang kembali kepada Allah SWT, bila dia melihat, dia teringat satu duri yang kecil tercucuk pada kakinya, di situ ada keampunan dari Allah SWT. Kan Allah ingatkan kita, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Kami akan uji mereka.
kami akan uji kamu dengan berbagai perkara, dengan kematian, dengan kesusahan, kekurangan hasil ternak, tanaman dan sebagainya. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, kita kena ada kefahaman mengatasi muskilah, masyakil, musibah yang berlaku kita. Fiqhul masaib. Bagaimana kita menghadapi satu musibah dalam hidup ini? Yang pertama sekali, kita buatlah muhasabah diri. Muhasabah diri ini memadai kita melihat dua perkara yang penting, kata Dr. Mustafa Bura dalam Nuzhatul Muttaqin. Kita lihat dua perkara penting dalam hidup kita, selesai atau tidak, beres atau tidak. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, kesempurnaan salat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Yang kedua, hubungan dengan manusia. Kadang-kadang di kalangan manusia ni baik dengan jiran, dengan rakan, pejabat, teman-teman dan lain, tapi pada ayah ibunya terlupa dia untuk berbakti kepada mereka. Mungkin dengan sebab satu perkara itu boleh mengakibatkan Allah menarik sedikit nikmat yang dikurniakan kepada kita. Contohnya tak boleh tidur malam. Yang kedua, saudari yang bertanya dan buat semua yang ada masalah di luar. Sebenarnya masalah dalam hidup ni sentiasa ada. Selagi kita bernama manusia, semua orang ada masalah. Orang ni masalah anak sakit, orang ni masalah dengan suami, orang ni masalah dengan ayah, ini masalah dengan ibu mertuanya, ini masalah kehilangan duit, ini masalah ditipu orang berpanjangan, ini orang ditipu masalah tidak boleh tidur malam. Semua kita ni ada masalah sebenarnya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu? Ini yang penting. Jadi kita berehat sebentar dan akan kembali sekalian. Dalam konteks soalan yang dikemukakan tadi, saya belum sempurnakan jawapannya. Kalaulah seseorang itu menganiaya ibu tirinya semata-mata untuk menyelamatkan ayahnya, seperti yang telah dijelaskan tadi, bukanlah cara yang sebenar untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya kita perlu lihat, berbincang dengan adik-beradik, bincang dengan orang-orang yang karib, dan carilah penyelesaian dengan cara nasihat-nasihati. Kita bimbang kalau kita menyakiti ibu itu yang merupakan isteri kepada ayah, jangan kita lupa jasa baktinya kepada ayah kita dan juga kepada adik-beradik kita. Walaupun mereka ni barangkali tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya ada perkara-perkara baik kalau kita nilai, kita cari. Antara dalam hadis mengajar kita supaya kita ini dapat ingat, dapat mengerti. Dalam hadis mengingatkan, janganlah kita banyak mengenang kejahatan orang kepada kita. Sebaliknya, fikirlah tentang kejahatan kita kepada orang lain sebenarnya, saudari. Fikirkan tentang kebaikan orang kepada kita dan kejahatan kita kepada mereka. Dengan cara ini kita akan jadi seorang beriman yang sebenar-benarnya seperti disebut dalam hadis. Wa ahib li muslimah tuhib li nafsik takun muslimah. Buatlah satu benda yang kamu suka diperlakukan kepada kamu, nanti kamu akan jadi seorang Islam yang sebenar-benarnya. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Penonton yang dimuliakan Allah sekalian, dan sebelum terlupa, pada waktu sebelum ni saya ada mengisahkan tentang satu peristiwa yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih masing-masing, dan Imam At-Tirmizi dan Imam Ibn Katsir membawa riwayat ini dalam kitabnya mentafsirkan ayat 1000 dinar. Penonton dimuliakan Allah sekalian, berlaku di zaman sebelum kita, Nabi SAW mengisahkan ada seorang ingin meminjam wang kepada saudaranya. Saudaraku, pinjamkan untukku wang, dalam tempoh ini aku akan bayar balik semula. Maka saudara yang beri pinjam ini berkata kepadanya, "I'ti bisyahidaini adil." Bawakan untuk kita dua orang saksi yang adil dari sudut hukumnya. Tiba dia berkata, "Wa kafa billahi syahida." Cukuplah Allah SWT menjadi saksi atas pinjaman yang dilakukan ini. Baik, kita ada pemanggil. Untuk tidak menghampakan pemanggil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohilah daripada Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Ramai orang Pulau Pinang call pagi ni. Saya nak tanya, bila kita dah bertaubat, kita dah betul-betul nak kembali kepada Allah, macam mana cara kita nak memelihara dia, kita nak beristiqamah bahawa kita terus melakukan ketaatan kepada Allah, terus melakukan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Cara kita nak beristiqamah tu, bahawa kita tak mau nak buat dah benda-benda yang kita buat dulu tu. Kita nak beristiqamah, nak terus nak supaya kita ini memang kita tak kuat. Kadang-kadang kita, Allah boleh bola-balikkan hati kita. Kadang-kadang kita tak kuat iman, kita akan kembali balik ke perbuatan kita yang dulu. Macam mana cara Ustaz kita istiqamah tu? Baik. Itu soalannya? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk dimuliakan Allah sekalian, bagaimana nak mendapat iman yang bersifat istiqamah. Istiqamah ni maknanya berterusan, meningkat walaupun sedikit demi sedikit. Yang penting ada peningkatannya.
Saya merujuk kepada kata-kata Ibrahim Khawas, seorang tabi'i yang masyhur yang hebat, bahawa beliau mengatakan sebenarnya penyakit ni puncanya hati para penonton sekalian, hati kita bermasalah. Itu sebab beliau menyenaraikan 5 perkara yang boleh dilakukan untuk mengekalkan hati yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT dan menjadi raja kepada kita sebenarnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Satu seketul daging yang duduk dalam tubuh ini, kalau dia ni salih, salihlah seluruh amalan kita. Sebaliknya kalau dia fasid, rosak, maka rosaklah seluruh amalan kita. Ia merupakan hati. Jadi dawaul qalbi khamsun, kata Ibrahim Khawas. Ubat penyakit hati ini ada 5 perkara. Dengar baik-baik. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, khala'ul batni, kurangkan makan, banyakkan puasa sunat kerana Allah, bukan kerana nak diet. Yang ketiga, dalam wasiat tersebut, qiyamul lail, hendaklah kita ni banyakkan qiyamul lail, biasakan qiyamul lail sekurang-kurangnya setengah jam sebelum subuh. Dan yang keempat, kalau kita lihat antara wasiat tersebut disenaraikan al-istighfar indas sahar, banyakkan beristighfar kepada Allah. Istighfar dosa kecil seperti kata Imam Qurtubi, taubat itu dari dosa besar. Dan yang keempat, hendaklah kita mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang yang baik, yang salih. Kerana duduk dengan orang salih ni macam duduk dekat dengan penjual wangian, seperti disifatkan Nabi SAW dalam hadis sahih. Masalul jalisi salih wa jalisi su', jalisi salih kahamilil misk. Kita duduk dengan orang yang baik ini seperti penjual wangian. Kalau nak ditambah, hendaklah kita beriltizam dengan zikrullah. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi 100 kali sehari semalam. Dan jangan lupa bila nak tidur, amalkan tasbih Fatimah yang orang Melayu biasa sebut. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Moga Allah beri kelapangan kepada kita. Baik, kita ada pemanggil di luar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya Naimin ya. Naimin. Kelang, ada Kelang Dari Kelang. Silakan tuan. Saya nak tanya Ustaz, kenapa selalu para penceramah mengatakan sekiranya kita nak bertaubat, kita nak perlu mendekati dengan ahli ulama ke orang yang cerita pandai kan? Ya. Tapi bila kita pergi ke masjid, kita cuba berbaik-baik dengan mereka selalu macam rasa mereka menolak kita. Baik, itu soalannya. Lagi satu, kenapa saya banyak berurusan dengan ahli ulama kan, atau dalam apa-apa urusan, kebanyakan yang cerdik pandai ni selalu macam mana nak kata mengingkari janji lah nak kata. Kan, orang-orang yang cerdik-cerdik pandai ni yang mengingkari janji. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan dikemukakan. Ya, soalan dikemukakan itu kalau kita lihat, untuk dimuliakan Allah sekalian, ini satu perkara yang perlu diperbaiki. Kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, sebenarnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubah. Seorang yang membunuh 99 manusia, tersilap melakukan membunuh 99 manusia, kemudian datang kepada seorang disangkanya alim yang boleh menyelesaikan masalahnya, bertanya kepadanya, wahai tuan, saya telah membunuh 99 orang. Adakah peluang untuk saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendengar soalan dikemukakan itu, dia kata tidak ada ruang dan peluang bagimu. Ini orang alim yang salah, Bapak Ibu sekalian. Psikologi ni penting dari sudut dakwah. Saya tidak menafikan manusia ni ada yang begini keadaannya, memahami orang lain, dan ahli psikologi, contohnya Datuk Dr. Fadilah Kamsah mengatakan manusia ni tidak lari daripada extrovert dengan introvert. Kadang-kadang kita mampu menghadapi orang, kadang-kadang kita jumpa dia pada waktu emosi dia tidak. Dia manusia biasa. Jadi yang penting bagi saudara yang bertanya, hendaklah meneruskan datang secara istiqamah, perlahan. Dan adab bertanya pun sebenarnya ada cara-caranya. Tanya dengan adab dan tanya jangan cara yang tidak menyusahkan orang lain. Kadang-kadang saya nak tegur juga muslim-muslimat di luar sana. Bila bertanya kepada ustaz-ustaz, dan saya sebagai ada ustaz-ustaz ni, kadang-kadang tanya itu soalan yang mendesak dan kita tidak ada jawapannya. Bukan seseorang ustaz itu tahu semua perkara, Bapak Ibu sekalian. Saya mengaku saya berdiri di sini dalam keadaan terketar-ketar sebenarnya ni, bukan semua benda saya tahu. Cuma nak berkongsi-kongsi pandangan. Dan dalam masalah mungkin janji tadi, saya kira saudara bertanya,
sebenarnya tidak semua orang yang sedemikian. Barangkali ada perkara yang tersilap berlaku di tengah jalan, ada misunderstanding dan sebagainya, apa pun kita maafkanlah orang lain. Cuba secara istiqamah, insya-Allah Allah bagi laluan kepada kita. Yang penting jangan disebabkan satu-satu perkara yang berlaku secara nadir dan jarang ini kita tutup langsung, kita generalizekan semua orang sama seperti itu. Baik para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, nanti saya akan lanjutkan lagi cerita tentang yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dan tafsirnya, mentafsirkan ayat tentang ayat 1000 dinar itu, kerana masa yang cukup terbatas bagi kita. Dan pada pagi ini saya nak bawa tuan-tuan merenung satu doa yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam buku beliau Salat Sunat Pilihan. Kalau nak amalkan ada di sini pada muka surat 130. Mari kita sama-sama menadatangan, mohon pada Allah pada pagi yang penuh keberkatan ini, semoga Allah beri kekuatan kepada kita. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika ya'udul amru kulluh anta rabbut tayyibin. Allahumma innaka ta'lam sarairana wa alaniyatina faqbal ma'ziratana wa ta'lam hajatana fa'tina su'lana wa ta'lam ma fi anfusina faghfir lana dhanbana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lam annahu la yusibuna illa ma katabta lana wa raddina bima qasamta lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengetahui rahsia kami dan zahir kami, maka terimalah keuzuran dan kelemahan kami. Ya Allah, Engkau mengetahui hajat kami, maka kurniakanlah permohonan kami. Wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diri kami, maka ampunkanlah dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, semuanya kami mohon kepadamu iman yang menyelubungi hati kami, keyakinan yang benar sehingga kami dapat mengetahui tidaklah terkena pada kami melainkan apa yang telah Engkau takdirkan untuk kami dan segalanya baik untuk kami, dan kami menerima dengan redha apa yang Engkau tetapkan untuk kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, mohonlah kepada Allah SWT, Allah akan beri. Ud'uni astajib lakum, Allah ingatkan kita, mintalah kepada Allah, Allah akan terima. Dalam konteks taubat merupakan laluan step langkah kedua yang penting. Kerana dengan sebab itu kita akan jadi orang yang saleh dalam rangka nak jadi orang saleh ni mesti ada mujahadah, mesti ada riyadhah, mesti ada usaha yang committed. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk menyaksikan rancangan Tanyalah Ustaz, dan kita bersama-sama berinteraksi dengan para penonton semua. Dan siaran ini akan diadakan sepanjang Jumaat, Sabtu, Ahad. Mudah-mudahan Allah berkati kita sehingga bertemu lagi. Segala yang baik daripada Allah, kekurangan milik manusia, saya sebahagian dari mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.